Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya pada malam ini kita diizinkan untuk kuliah kali pertama kitab tauhid atau kitab usuluddin. Nah, ambodok mimbar dah tadi takut delay flight, 2 kali delay. Nah, baru balik daripada Surabaya pukul 9.30 tadi baru sampai pondok. Siap-siap mari sini sana. Baik, sebelum kita nak baca kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid sebagaimana da'bul ulama, pekerjaan para alim ulama, para masyayikh, para guru-guru kita, sebelum membaca kitab kita hadiahkan dulu bacaan Al-Fatihah 3 kali. Diniatkan pertamanya kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu ibunda kita orang mukmin, ummahatil mukminin, isteri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga Nabi, para sahabat Nabi dan para anbiya mursalin yang lainnya, para alim ulama, para a'immah mujtahidin, dan khusus kepada tuan pengarang kita ni iaitu Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki wa furu'ihi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitab yang ada di tangan para hadirin semua itu agak berlainan dengan kitab asal dia. Nah, jadi kalau kitab asal dia tu kitab Jawi lah. Kitab Jawi. Kalau hak asal laginya, hak ada dengan saya ni, hak lama lagi, tobok cetakan kali ketiga. Yang gini hak asal. Ni at-tab'atus salisah, tobok yang ketiga. Dan ada juga di sayanya tobok yang pertama, tapi bukan daripada Mekah Al-Mukarramah lah. Ini tobok yang pertama, tapi daripada percetakan matba'ah di Kota Baru, Kelantan. Nah, kalau yang ni, ini di Mekah Al-Mukarramah, cetakan kali ketiga di Mekah Al-Mukarramah. Ni hak tok nenek saya lah, ramai yang mengaji di pondok dulu. Nah, kalau hak saya sendirinya hak beginilah jadinya. Kena makan ke arnak, masa tu perak arnak dalam rumahnya makan ke dia habis, habis dobit ada. Jadi kita ada di tangan para hadirin semua tu agak berlainan sikit. Dia dibuat oleh Jabal Marqi, Abdul Ghani Jabal Marqi. Hamba pun tak kenal siapa dia Jabal Marqi ni. Tapi masa duk mengaji di pondok dulu, almarhum tok guru saya ni, tuan guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, dia marah benar buat kerja gitu. Iaitu ubah bahasa orang lama. Kita kalau kita nak khidmat dengan ulama, jangan ubah apa ulama buat. Ayat dia begitu, ibarat dia begitu, biji itulah yang kita kena tulis. Walaupun kita niatnya untuk memudahkan orang yang tak pandai Jawi, alih bahasa saja cukup. Mana alih bahasa ni? Alih tulisan daripada Jawi kepada Rumi. Sebab kita ni ramai yang sudah pun tidak bani Jawi dah, bani Rom. Orang Amerika punya keturunan, campur penjajah orang ini, macam mana? Jadi jangan diubah ayat dia.
jangan ubah macam puji itu bagi Allah. Kita pergi ubah. Puji bagi Allah. Tak boleh. Sebab dia ada i'rab dia. Puji itu, ini menunjuk kata Syekh ni memahami alif lam pada kata alhamdu tu, alif lam lil ahdi. Gitu. Kalau dia terjemah segala puji, itu yang menunjuk dia faham alif lam pada kata alhamdu tu alif lam lil jinsi. Gitu. Nah, tu semua tu ada sebab-sebab belaka. Bermula itu mubtada, ialah khabar. Telah fi'il madhi, lagi akan fi'il mudhari', oleh fa'il, akan sebagai maf'ul mutlaq. Itu semua tu cara tuan-tuan guru pondok-pondok kita dulu menterjemahkan ibarat-ibarat kita Arab kepada para fakir, para tok fakir pondok. Kalau Indonesia dia panggil santri pondok, untuk mudah dia menguasai tata bahasa Arab, iaitu nahwu, saraf dan sebagainya. Jadi yang kita tahu apa ayat bermula, bila nak sudah duk bermula, tak sudah. Ada. Itu ada cara ulama dulu. Kalau di Jawa tu dia ada terjemah cara dia. Utawi iku iki, dia ada cara dia. Itu cara alim ulama Nusantara kita dulu nak memudahkan para pelajar pondok menguasai ilmu nahwu dan saraf zaman dulu. Dan itu diperkekalkan di pondok. Jadi kalau kita nak khidmat dengan kitab ulama, jangan kita ubah. Jadi moden ayat dia. Puji bagi Allah yang menaikkan beberapa langit hati orang mukmin. Jangan itu. Dia ada belaka tu. Yang menaikkan pada beberapa langit akan segala hati orang yang mukmin. Akan beberapa, akan tu isyarat maf'ul. Ada maf'ul awal, maf'ul tsani. Itu. Itu semua tu cara orang mengaji di pondok dulu. Walaupun kitab Jawi tetap ada i'rabnya. Sudah. Jadi kalau saya saran nantinya beli, kalau yang Rumi terbitan Hidayah, apa tak tahu Hidayah, tapi yang mengalih tulisan daripada Jawi ke Rumi itu namanya Ustazah Nuraini Abu. Nurain Abu ke Nuraini Abu. Itu dia tidak ubah gaya bahasa, cuma ubah tulisan Jawi ke Rumi saja. Untuk diguna di masjid-masjid, di surau-surau. Orang-orang yang tidak pandai Jawi boleh juga pegang kitab tengok. Gitu dah. Jadi seeloknya kalau kita pandai Jawi, beli hak Jawi lebih murah. Kalau hak Jawi begini, kalau zaman saya mengaji dulu, RM1. RM1 satu kitab. Tu RM1 ya. Lebih mahal rokok lagi ni. Rokok RM10 sekotak boleh beli. Tapi isak-isak putih buatlah. Tak simpan anak cucu. Tapi kita tak rugi kita beli. Kita kata, beli buat apa? Saya bukan ustaz, bukan tok guru, bukan ulama, bukan nak jadi kiai, bukan nak jadi baba, syekh. Dah. Barangkalinya anak kita, cucu kita, cicit kita, mudah-mudahan nanti boleh mengambil manfaat. Ambil manfaat daripada kitab-kitab yang kita beli. Macam saya, kalau pergi ke pondok saya, boleh tengok kitab-kitab makhtutah. Dia panggil makhtutah ni tulisan tangan. Tok nenek moyang dulu mengaji di Mekah, duit tak ada nak beli kitab. Jadi kertas-kertas yang dilupuskan oleh kerajaan diambil. Sebelum nak mengaji, ditulis dulu. Pinjam kawan kitab yang kaya-kaya boleh beli kitab, pinjam. Tulis dulu. Tulis tu seperti tahi. Tak sengit, comel dengan pena warna dakwah, ada warna merah, ada warna hitam. Itu boleh tengok. Tebal-tebal kitab. Macam-macam kitab ada. Jurumiyah, Matan Bena, apa lagi weh? Mantiq ada, Matam Sulamul Mantiq ada, Fathul Qarib ada, macam-macam.
Kitab Arab, kitab Jawi, tulis tangan. Tinggal dah semua untuk nenek moyang kita. Kini tinggal pada cicit, boleh pegang lagi, boleh guna lagi, boleh ambil manfaat. Tengok dobik pula. Oh, ni dobik ni. Ada. Itu manfaatnya. Dah? Baik. Tak apalah. Hamba baca di kulit dulu. Nah, di kulit dulu. Tak ada dalam itulah jadinya, tak sama. Nah. Kata dianya, ini risalah yang amat kecil. Ini itu dia panggil isim isyarah. Nah, tiap-tiap isim isyarah dia berhajat kepada musyarun ilaih. Dia panggil isim isyarah ni berhajat kepada benda, sesuatu perkara yang diisyaratkan kepadanya. Itu dia panggil musyarun ilaih. Maka kalau kita kata kitab ini dia belum lagi tulis, hanya baru tulis di depan ni baru. Nah, maka isim isyarahnya, iaitu benda yang diisyaratkan tu kembali kepada apa yang berada di dalam fikiran pengarang kita ni. Ini apa ini? Bermula ini mana? Al-alfaz, al-ibarah, al-atiyatu fi zihnil musannifi. Dia panggil itu. Beberapa lafaz-lafaz, ibarat-ibarat yang lagi akan datang tetapi masih berada di dalam fikiran musannif. Kalau kita kata dia sudah siap dah karang kita, akhir tu baru dia nak letak nama kita, maka ini ni kembali kepada al-alfaz wal ibarah al-mustahdarat, dia panggil. Lafaz-lafaz, ibarat-ibarat yang sudah hadir, sudah siap, ada dah. Yang sudah siap ada dah. Siap dah. Dia tulis dah sampai habis, baru dia ditulis di depan ni. Ada juga tuan pengarang kitab dia tulis gitu. Jadi kita tak tahu yang mana satu. Sama ada tuan pengarang kitab ni dia tulis awal-awal tu gini dulu, ini risalah. Kosong lagi isi, tak ada lagi dalam. Ataupun dia tulis dulu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifah ila akhir. Siap habis dah kitab ni, barulah dia nak letak nama kitab. Nak tasmiahkan nama kitab ni apa, nak wadak nama kitab ni apa, baru dia tulis ini risalah. Kita tahu biasanya gitu cara pengarang kitab. Jadi tutup guru kita dia buat dua musyarun ilaih, takdir. Ini kembali ke mana? Oh, gitu. Cara tunggu dulu. Dia bahas sebutir-sebutir. Ini duduk depan ni. Kalau dah kitab Jawi nanti, kalau beli hak baru nanti boleh tengok lah. Dia ada tu. Kalau kitab hak apa nama tu, Nuraini Abu tu, dia ada tulis depan ni. Seperti ni. Ini ni pergi ke mana? Dua boleh. Al-alfaz, al-ibarah, al-atiyah fi zihnil musannifi. Ataupun al-alfaz, al-ibarah, al-mustahdaratu. Itu lafaz-lafaz dan ibarat-ibarat yang lagi akan datang masih di dalam fikiran musannif, boleh. Atau beberapa lafaz-lafaz dan ibarat-ibarat yang sudah siap, hadir, ada dah, siap dah ditulis, boleh. Semua nantinya akan jadi apa? Risalatun, akan jadi satu surat kiriman, dipanggil risalah. Risalahnya asalnya beberapa kirtas, dia panggil beberapa helaian kertas yang sedikit tapi mengandungi manfaat yang sangat besar. Itu makna risalah. Asal maknanya surat kiriman. Surat. Ini dia panggil mimba bitawadhu musannif, setengah daripada khisal mahmudah, budi pekerti yang terpuji yang dipamerkan oleh tuan pengarang kitab ni. Dia tak kata kitab dia ni sebuah kitab, sebuah buku yang hebat. Dia tak gitu. Dia kata risalah. Apa? Surat kiriman. Gitu. Ini orang panggil tawadhu. Padahal risalah ni bukan surat kiriman seperti TMB, bil air siapa, surat juga tu. Lepas kita bayar-bayar buang lah. Bukan ni. Jangan. Jangan kita buat buku nasi lemak, jangan. Jangan.
Kerana kalau kita mengaji dia, faham betul masalah-masalah yang dibicara dan i'tiqad. Ni ilmu ni ilmu i'tiqad, ilmu berpegang, simpul, tambak, ikat. Dalam hati kita sampai bila? Sampai mati. Syurga dalam tangan. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci syurga tu ialah la ilaha illallah. Jadi ilmu tauhid atau ilmu akidah ni ilmu membahaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang berhubung kait, makna yang terlazim, yang automatik di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Dia kata tak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah Allah. Ustaz, itu translate dia panggil. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Melayu sebut tidak ada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Tu terjemahan. Maknanya apa makna? Ini makna ni dibahas dalam ilmu akidah ni. Sebutir kitab Faridatul Faraid. Ataupun kitab-kitab yang lain sama saja. Kitab Jawi. Membahaskan dua kalimah tadi. Maknanya secara mutabaqah, maknanya secara iltizamiyah, dan maknanya secara tadammun. Karena dilalah ni pengertian maknanya ada tiga. Dilalah mutabaqah, dilalah iltizamiyah, dilalah tadammun. Tiga-tiga ni dibahas dalam satu kitab Faridatul Faraid. Barulah nanti kita la ilaha illallah dah. Masuk. Kalau tidak jadi pemburung tiang, boleh sebut saja. Gapo makna tak reti, terkadangnya salah pakai makna. Bahaya. Itu besar kalimah la ilaha illallah besar. Wa yantawi fil kalimatil islami ma qad madha min sairil ahkami. Meliputi di dalam kalimah Islam. Mana kalimah Islam? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimah Islam. Ma qad madha min sairil ahkami. Sekalian yang lalu daripada apa hukum hakam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis terkandung la ilaha illallah. Hatta la ilaha illallah, satu titik daripada titik lautan Muhammad Rasulullah. Ada dalam kitab ni ada. Dalam kitab ni ada. Dalam kitab Faridatul Faraid ini ada sebut. Pasal yang boleh kita tahu la ilaha illallah, siapa mari ayat? Muhammad Rasulullah. Aqimus salah, siapa mari ayat? Muhammad Rasulullah. Wa atuz zakah, siapa mari ayat? Muhammad Rasulullah. Wala taqrabuz zina, siapa mari ayat? Muhammad Rasulullah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, siapa mari ayat? Muhammad Rasulullah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, siapa mari ayat? Muhammad Rasulullah. Kalau gitu Muhammad Rasulullah, lautan yang sangat luas, tidak ada tepinya. La ilaha illallah, satu titik daripada titik lautan Muhammad Rasulullah. Ini dalam kitab Faridah ada. Tapi orang tak faham. Buat pelik dia kata ni. Ni tengok melampau ni puji Nabi Muhammad. Dia tak reti tu, dia bodoh macam mana dah. Walakin aksaran nasi la ya'lamun wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nazira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Macam mana dia itu dah. Itu dia panggil tawadhu. Musannif sebut risalah, tak sebut kitab, jurnal, tesis. Itu sebut gitu. Risalah, surat kiriman. Tapi surat kiriman ni jangan main-main. Kalau kita belajar betul, i'tiqad kita yakin bulat, jazam mutabiqul waqi', nasyiatun an dalil, insya-Allah syurga dalam tangan. Risalah ni sifat bagi risalah yang amat kecil. Dah lah risalah yang amat kecil pula tu. Ni pun dia panggil tawaduk dia. Tawaduk dia. Yang dinamakan dia ini risalah. Mana yang diletak nama ini risalah dengan dia samai Tuhan ni dia boleh
mutaaddi direct ataupun dengan haraf jabak. Nah, aku namakan dia dengan Ahmad, boleh. Aku namakan dia akan Ahmad, boleh dua-dua. Gitu, boleh dua-dua. Jadi sini dia kata dengan. Yang dinamakan dia mana? Yang aku letak namakan dia ini risalah dengan Faridatil Faraidi fi ilmil aqaidi. Itu nama dia dalam bahasa Arab. Apa Faridatil Faraidi? Permata nombor 1 daripada sekalian permata-permata yang nombor 1. Ataupun kita kata juara daripada sekalian juara. Boleh kata gitu. Contoh dia bertanding. Tanding apa tak kira lah, tanding musabaqah Quran ke lah. Peringkat kampung, peringkat daerah, peringkat negeri. Nak naik ke peringkat-peringkat tu, dia mesti ambil juara-juara, betul tak? Sebelum nak naik ke peringkat antarabangsa tu. Di kampung masing-masing tu bertanding dah 10 orang. Menang satu, bawa pula nombor 1 daripada kampung-kampung, bertanding pula di peringkat daerah. Nombor 1 belaka hak daripada kampung ni. Menang pula nombor 1 daripada daerah, naik kepada negeri. Bertanding negeri-negeri pula. Kelantan, Johor, juara-juara negeri masing-masing. Bertanding. Menang untuk mewakili Malaysia, bertanding peringkat antarabangsa. Hak antarabangsa tu nombor 1 belaka tu. Malaysia, Indonesia, Thailand, semua, Brunei, Arab Saudi, semua hak nombor 1 daripada negara masing-masing. Bertanding pula nombor 1 sekali di kalangan hak nombor 1. Itu Faridatul Faraidi. Nak faham makna nama ya. Nombor 1 daripada sekalian yang nombor 1. Tadi tawaduk, pas ni nampak macam hebat pula dia panggil min babit tahaddus bin nikmah. Tu dia tak nama begini ni, min babit tahaddus bin nikmah, daripada bab menceritakan tentang nikmat apa yang dikurniakan oleh Allah kepada beliau dalam mengarang kitab ni. Seolah-olahnya seperti itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat Tuhan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahadis, kamu ceritakan. Maka para aulia, para wali, para ulama, mereka ni ahlul waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita sangka baik, husnuzan dengan alim ulama. Kalau ada yang terkeluar daripada mulut mereka, perbuatan mereka, karangan mereka, seperti mereka menceritakan kelebihan, itu bukan mereka niat takabur, bukan niat nak nyombor diri, nak soho kehebatan diri, bukan. Tapi mimbabit tahaddus bin nikmah, daripada bab menceritakan anugerah yang Allah Taala bagi kepada diri dia. Sama seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka ahli waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kalau kita sayugianya disembunyikan. Sebab kita ni kotor, hatinya mudah dihinggapi syaitan. Bahkan syaitan lebih baik daripada diri kita sendiri. Nafsu kita lagi jahat daripada syaitan. Akhbasu wa asyarru min sab'ina syaitana. Lebih jahat, lebih keji daripada 70 ekor syaitan lagi. Siapa? Nafsu saya. Nafsu kita masing-masing. Itu makna Faridatil Faraidi. Mana? Permata nombor 1 daripada sekalian permata-permata yang nombor 1. Atau juara daripada sekalian juara. Nombor 1 sekali. Tu. Itu ni. Tu. Apa bicaranya tentang apa kitab Faridatil Faraidi ni? Fi ilmil aqaidi, ai fi bayani ilmil aqaidi. Pada membicarakan, pada membahaskan, pada menerangkan ilmu aqaid. Ilmu bagi segala tambatan-tambatan, yakni iman, begitu. Ilmu aqaidil iman dia panggil.
ilmu bagi segala tambatan-tambatan kepercayaan. Aqaid ni jamak daripada aqdun. Akad tu mana? Ikat. Itu dia. Akad nikah, akad jual beli. Nah, apa? Tambat, ikat. Jadi banyak benda yang nak diikat, maka jadinya aqaid. Kepercayaan kita mesti kena tambah, ikat, simpul. Kalau zaman Tok Bu Haji Cik, dia tak guna simpul dah, paku tu. Sebab tu ada kitab namanya Paku Iman, paku tu. Kalau zaman saya ni, saya rasa paku tu agak tak sesuai lagi, sebab boleh cokeh pula dengan dengan apa ni, tuku dah, boleh cokeh pula. Kalau saya piling tu senang. Oh tu, oh sudah lah tu. Piling email masuk pakai dalam dum dum dum. Tu kejak kukuh. Nak kinayah, nak kukuh. Kuat, kejak, tak cabut dah. Nah, ini dia panggil qaulus sabit. Perkataan yang kukuh, teguh. Gitu. Gapo hok nak ditambah? Banyaklah. Ada Allah, kita nak tambah bagaimana? Tak ada Allah, kita nak tambah bagaimana? Ada Allah, mesti ada Allah. Sungguh ada Allah. Tak ada Allah, tentu tidak. Tambah juga, tambah dengan istihalah, tentu tidak. Itu contoh. Mana dalil? Baharu alam ini, ada alam ini, imkan mungkin alam ini, ya belaka. Itu nanti masuk, lambat lagi, tak tahu. Baru nak start lah ni. Bila tak tahu nak siapa masa dia tu, nah. Tu. Kitab Faridah ni, hak mula-mula saya mengajar balik daripada Mesir 2013, tahun 2013, akhir 2013 saya balik Mesir. Mengajar di surau tu awal bulan Januari, bulan 12 2013. Saya balik Mesir bulan 9, tak silap, bulan 9 2013. Saya mengajar di surau Al-Hakim Subhan Bestari itu awal bulan 12 2013. Sekarang ni masih duduk bahas tentang 25 orang rasul. 25 orang rasul je baru. Itu masa mula-mula tu balik ke tak masuk lagi, tak masuk lagi program pemusnah ummah tu. Nah, masa tu seminggu sekali kuliah. Mana sebulan 4 kali. Setiap hari Isnin. Seminggu sekali. Lepas masuk program tu tak boleh lah seminggu sekali. Jadi sebulan sekali. Lama-lama sejuk dah lah, tak panas dah kita. Tak jadi goreng pisau panas. Boleh pula dah. Sebulan 2 kali. Sampai lah ni sebulan 2 kali. Nah, itu pun masih belum khatam lagi. Nah, ni sebulan sekali tak tahu bila nak khatam. Tapi tak apa. Ngaji ni bukan nak khatam. Ngaji ni nak faham serta amal. Amal dia tu iktiqad, pegang. Mesti kena dalil. Dalilnya baharu alam ini, wujud alam ini, mungkin alam ini, ya belaka. Sedia Allah, apa kita nak tambah? Mesti, sungguh sedia Allah. Baharu Allah, tentu tidak. Tambah. Tambah wajib dengan wujud, tambah mustahil dengan istihalah. Lepas tu, dalil yang menunjuk di atas kedua-duanya. Binasa Allah, tentu tidak. Kekal Allah, sungguh ada. Sungguh kekal Allah, binasa Allah, tentu tidak. Sungguh tak serupa Allah akan yang baharu, tentu tidak serupa Allah akan yang baharu. Dalilnya makhluk. Sungguh, mesti, semati, sungguh Allah bersangat-sangat tunggal, sangat-sangat wahdaniyah. Nanti lagi akal lah masuk sifat dia, kita bahas. Tentu tidak dia berbilang. Itu tambah tu, banyak benda kita nak tambah. Maka sebab tu dinamakan ilmu ni ilmu aqaidil iman. Ilmu yang membicarakan tentang segala tambatan-tambatan, simpulan-simpulan, paku-paku, piling-piling bagi kepercayaan. Gitu. Habis. Pada bicara ilmu tauhid,
Tadi sebut ilmu aqaid, ni ilmu tauhid pula. Ini dia nak memperkenalkan kepada kita bahawasanya nama ilmu ni banyak. Jangan pening. Nah, kerana kasratul asma' tadullu ala syarafil musamma ala sabilil ghalib. Nah, banyaknya nama itu menunjukkan di atas mulianya tuan yang diberi nama. Musamma ni yang sesuatu yang diberi nama tu, mulianya. Nah, tu. Jadi jangan pening. Ni ilmu aqaid. Oh, awak belajar apa di masjid awak? Saya belajar ilmu tauhid. Wow, hebatnya. Nah, masjid awak pula? Masjid saya ilmu usuluddin. Wow, lagi hebat. Oh, kami nak belajar juga. Padahal sama ya, nama lain. Nah, tu seperti samah 50 sen lah. Orang Kelantan panggil samah, orang KL Lumpur panggil 50 sen. Nah, kena ke diri hak sama ya. Rasa bala. Gitu dah. Tu. Pada bicara ilmu tauhid, ilmu tauhid mana? Ilmu yang dibukukan, ilmu apa? Al-mudawwan, yang ditadwinkan, yang dikumpulkan, yang dibukukan. Tauhid ia ada tiga. Tak apa dia panggil? Takrif. Takrif tauhid pada bahasa ialah al-ilmu bi anna syai' wahid. Gitu. Lebih kurang begitu, lebih kurang. Ataupun ja'lu syai' wahid. Jelas tak? Al-ilmu bi anna syai' wahid. Mengetahui dengan bahawa sesuatu itu satu, atau menjadikan sesuatu itu satu. Ya, itu tauhid. Dari segi bahasa. Mana kalau kita tahu isteri kita satu orang, tauhid. Ada berapa isteri Ustaz? Satu, tauhid. Ahli tauhid dia panggil. Nah, ahli tauhid. Nama saya ahli tauhid sini. Mana? Bini satu. Dia tahu isteri dia satu. Tauhid dah tu. Tu. Kereta ada berapa? Satu. Tauhid. Rumah ada berapa? Satu. Tauhid. Itu tauhid dari segi lurah, dari segi bahasa. Mengetahui sesuatu itu satu. Itu dia panggil tauhid dah tu. Oh, makna ni kau yang kita nak. Bukan. Pun begitu. Jangan kita ambil mudah, remeh. Kerana dengan ta'rif tauhid dari segi lugah, nantinya kalau seorang tu mengaji tentang masalah ketauhidan melebihi daripada yang fardu ain di dalam ilmu akidah, mana dia naik masuk kepada ilmu tasawuf. Dia panggil apa? Tauhid zauqi dia panggil. Sebab tu kata Imam Ahmad Ad-Dardi, inna nihayatat tauhid hiya tasawuf. Sesungguhnya penghujung bagi ilmu tauhid itu ialah tasawuf. Dalam ilmu tasawuf mana? Dia panggil syuhud. Syuhud ni penyaksian seorang wali itu, seorang aulia illah, seorang waliullah, mata hati dia, basirah dia tu memandang kepada makhluk yang banyak ini, Allah yang menggerak, yang mendiam, gitu. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi ma'ahu qablahu wa ba'dah. Itu tasawuf. Tidaklah mata kepala aku melihat makhluk ini. Ra'a yang pertama tu orang panggil basar, melihat dengan mata kepala. Illa, melainkan wa ra'aitu Allah, melainkan mata hatiku memandang syuhud, musyahadah akan Allah padanya, sertanya, sebelumnya, selepasnya, yang menggerak, yang mendiam, yang Allah belaka. Tanpa Allah tidak ada apa-apanya makhluk ni. Jadi dia orang panggil apa tu? Masuk tak tauhid makna lurah ni? Dia panggil syuhud wahdah fil kasrah, syuhud kasrah fil wahdah. Itu masuk dalam bukan fardu ain, bukan tauhid fardu ain itu. Itu jadi bukan sia-sia ulama sebut tauhid lughatan, tauhid istilahan, tauhid syar'an. Ada faedah yang tersendiri. Yang kalau kita mengaji lama barulah kita tahu.
Oh, ini pasalnya ulama sebut tauhid lughatan. Bukan sia-sia dah. Jadi itu bukan maksud yang dikehendaki dalam ilmu ni. Tauhid dengan makna syarak. Apa tauhid dengan syarak? Iaitu hak Nabi bawa tauhid. Kata Imam Ibrahim Al-Laqani dalam matan Jauharat Tauhid dia, summa salatullahi ma' salatihi summa salamullahi ma' salatihi ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad arad-dinu 'anit tauhidi. Dia kata summa salamullahi ma' salatihi, kemudian minta Allah Ta'ala rahmat dan sejahterakan, minta turun rahmat dan sejahtera Allah, dan tetap kedua-duanya alan nabiyyin, di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaa bit tauhidi, yang diutuskan ia Nabi dengan tauhid. Apakah dengan tauhid itu maknanya Nabi mengarang kitab tauhid, mengajar madah ilmu tauhid gitu, ada kuliah tauhid gitu? Bukan. Bukan zaman Nabi tak ada itu. Kuliah maghrib, malam Jumaat disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Apa dipanggil mata pelajaran tauhid. Bukan. Tak ada gitu. Tak ada ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu nahwu, sarah, ma'ani, bayan, badi', istiqaq, wadha', usul fiqh, qawaid fiqh. Tak ada. Zaman Nabi itu tak ada. Semua Nabi sumbernya. Ana madinatul ilm, aku ni kotanya, perbendaharaannya ilmu. Itu. Jadi tauhid dengan makna syarak, mana Nabi bawa tauhid. Apa maknanya? Nabi bawa kitab faridah, nyenggeng ni nak mengajar. Bukan. Nabi bawa tauhid dengan makna syarak ialah ifradul ma'bud bila ibadah, menunggalkan yang disembah dengan ibadat, ma'i'tiqadi wahdaniyatihi zatan wa sifatin wa af'alan. Itu. Serta dipegang di dalam hati tentang bersangat-sangatan tunggal zat yang disembah tadi, pada zatnya, pada segala sifatnya, pada segala perbuatannya. Itu tauhid dari segi syarak. Hak Tuhan Nabi bawa. Bukan duk mengajar wujud, kidam bakok, hukum akal, hukum adat. Tak ada. Ini ulama yang gali daripada Quran dan hadis, jadikan silibus ilmu. Gitu dah. Gali Quran hadis. Hukum ketuhanan ambil di mana? Al-istighna'u an kulli ma siwa wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Ambil ayat Quran. Wallahu huwal ghani wa antumul fuqara. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Itu. Ambil di Quran hadis semua. Bukan ambil di falsafah Yunan, Aristoteles, Aflatun, Sakrat. Bukan. Tu jahat Wahabi, khianat. Tuduh ulama-ulama kita mengaji sifat 20, mengaji falsafah. Aflatun pandai wujud kita bakok, hebat. Aristoteles pandai, wujud kita bakok. Aflatun, Aristoteles, Sakrat pandai. Allah wujud. Hebat Sakrat, hebat Aristoteles, hebat Aflatun. Yang diambil daripada falasifah itu hanya dalam rangka berfikir, yaitu ilmu mantik. Ilmu mantik itu pun sudah ditapis oleh Imam Ghazali, Imam Haramain. Jadi isyraqiyah dia panggil, ditapis dah. Jadi ilmu mantik yang sudah ditapis. Kalau di pondok belajar Sulamul Munawwar, ataupun kitab soal jawab fi ilmil mantik, itu bagi I'dadi, karangan Musnidul Alam Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Faddani. Habis itu baru mengaji Sulamul Mantiq, kemudian mengaji Idahul Mubham. Itu cara untuk kita berfikir tidak salah. Natijah yang keluar daripada fikiran kita tu tidak khata', tidak salah, betul. Itu diajar, itu ilmu mantiq. Ini bukan ni. Ini ilmu akidah Islamiah. Cuma disusun oleh ulama. Samalah ilmu tajwid, tak ada zaman Nabi. Quran ditulis dengan baris titik, tak ada zaman Nabi. Ulama semuanya, ulama. Sebab tu kita kena ikut ulama. Itu.
ulama, bukan alamat. Jadi tu tauhid dari segi syarak. Ifradul ma'bud bil ibadah ma'a i'tiqadi wahdaniyatihi zatan wa sifatin wa af'ala. Menunggalkan zat yang disembah dengan ibadah serta dipegang di dalam hati dengan bersangat-sangatan esalnya zat yang disembah tadi pada zatnya, pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Ini hak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tauhid dari segi istilah kena kepada fannul ilm, mata pelajaran ilmu al-mudawwan yang dikarang. Ni macam ni. Ni tauhid dari segi istilah. Jadi kalau kata belajar apa? Belajar tauhid. Belajar tauhid situ makna belajar ni mata pelajaran yang di buku, yang disusun oleh ulama, yang ditulis oleh ulama jadi satu kitab mata pelajaran. Itu maksud. Dah. Iaitu tengok. Iaitu ilmu tauhid itu ilmu usulid dini. Pula dah. 3 nama yang sebut sini. Ilmu aqaid, ilmu tauhid. Gapo gak ilmu tauhid ni? Ilmu usulid dini. Ilmu bagi akar, umbi bagi agama. Gitu. Humbi bagi agama, akar, tunjang bagi agama. Artinya kalau agama itu tidak ada akar, tidak ada tunjang, itu dipanggil agama plastik. Macam pokok plastik. Pokok plastik ada akar? Ada? Ada akar masuk? Tak ada. Dari segi tempat permainan budak-budak kan? Ya ada letak pokok. Itu kalau kita sendai gitu, tiup berbok jatuh kan? Pasal bukan pokok sungguh. Pokok plastik. Mana ada akarnya masuk ke bumi. Samalah agama tanpa ilmu usuluddin, tanpa akidah ahli sunnah wal jamaah, agamanya plastik. Janggut panjang, serban besar, jubah labuh. Tapi akidahnya tu Allah duduk di atas arasy. Arasy dengan Allah sama besar ya. Ada soalan tu katanya. Allah dengan arah mana besar tak? Kata kalau arah besar ke Allah kecil. Sudah, susah pula situ. Allahu akbar Kalau Allah besar, arasy pula kecil. Allah menzalimi arasy. Apa besar-besar duduk? Macam kita duduk atas kursi budak lah, nanti patah. Kayak gitu. Lalah kali dia kata Allah dengan arah sama saiz. Kayak lucu akidah bodoh gitu. Karut lah tu. Karut. Yang lebih teruk lagi, di Indonesia ada satu pendakwah Wahabi namanya Khalid Basalamah. Tak apa, ini mengumpat yang wajib. Jangan duduk jadi koyak akhlakul karimah lah. Kamu tahu apa ustaz sebut nama orang, baca kitab Ihya Ulumuddin. Apa kata Imam Ghazali? Ada 8 golongan yang boleh diumpat dengan secara terang-terangan. Dan mana sebut nama tu, kalau boleh alamat di mana. Supaya apa? Tahzirun nas, mewaspadai manusia jangan mengikuti. Ada orang tanya dia. Dia kata, ustaz, arasy itu makhluk ke bukan makhluk? Itu soalan dia tanya. Ada dalam video dia. Jadi dia nak jawab tu memang payah. Siapa dia kata, saya tak berani nak kata arasy ni makhluk atau bukan makhluk. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. Ada lagi selain pada Allah bukan makhluk? Ada. Ada lagi masih wallah bukan makhluk? Ada. Ada lagi? Ada. Selain daripada Allah ada yang bukan makhluk Allah? Ada. Kalau ada, Allah bukan Tuhan. Selalulah. Belajar dalam sifat wahdaniyah, dalil wahdaniyah, burhanut tawarud, burhanut tamanu. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau ada pada langit bumi ini Tuhan selain pada Allah, hancur lebu langit bumi. Ulama gali dalil. Kalau Allah tidak bersangat-sangatan tunggal, pasti dia berbilang. Sekurang-kurang berbilang 2. Ada kalanya dia bersepakat. Itu dipanggil burhanut tawarud. Ada kalanya dia bergocoh, berkelahi. Burhanut tamanu.
Burhanut tawaru, ambil satu ya. Ya ada ne semua. Taswirul masalah, taswirud dalil dia panggil. Menggambarkan, orang panggil istidlal. Nah, dalil. Paling kurang Tuhan kalau tidak kalau tidak satu berbilang, paling kurang berbilang dua. Betul tak? Kita kata Tuhan A, Tuhan B. Kita ambil bersepakat lah. Tak usah ambil berkelahi. Waktu teria-teria sangat. Tak boleh wujud makhluk ni. Bersepakat. Mana? Tuhan A kata B, saya buat langit B kata alright. Nah, Tuhan B kata saya buat bumi. Tuhan A kata alright. Jom kita sama-sama buat. Tuhan A buat langit, Tuhan B buat bumi. Itu. Betul? Maka luluh kehendak kedua-duanya. Mana? Jadilah langit, jadilah bumi. Maka bumi tidak berhajat kepada Tuhan A. Betul? Betul tak? Sebab bukan Tuhan A buat dia, Tuhan B buat dia. Langit tak berhajat pada Tuhan B. Pasal bukan Tuhan B buat dia, Tuhan A buat dia. Maka A dengan B bukan Tuhan kedua-duanya. Pasal ada lagi selain daripada dia yang tidak berhajat kepada dia, yang lepas daripada dia. Maka ternafi hukum ketuhanan. Mana? Istighna'u an kulli ma siwahu wal iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Dia tak berhajat gapo-gapo selain daripada dia, semua tak boleh lepas dengan dia berlaku. Itu Tuhan. Nah, jadi kalau ada hak lepas daripada dia, bukan Tuhan. Kita ni boleh lepas dengan Allah? Tak boleh. Nak sedawa Allah, nak seduk nafas Allah, nak kelip mata Allah, nak ketung Allah, nak terberak Allah, nak terkecing, nak makan, nak lapar, nak tidur, nak ngatuk, nak gapo Allah. Tak boleh lepas dengan Allah. Tak boleh. Nafas demi nafas. Berhajat mana tak boleh lepas. Bukan mana berhajat semaya hajat tu, bukan. Nah, itu. Jadi bila A bukan Tuhan, B pun bukan Tuhan. Pasal sama pada dakwa ketuhanannya. Maka bila A dengan B bukan Tuhan, maka tidak boleh ada langit dan bumi ni. Maka langit dan bumi tak boleh wujud. Pasal tak ada Tuhan yang buat. Maka langit dan bumi ni tak wujud. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Langit dengan bumi tak wujud. Betul tak betul? Tak betul. Pasal mata kita musyahadah, mata kepala kita boleh tengok langit ada, bumi ada. Bermakna tentu tidak Tuhan berbilang, pasti dia kayak gitu. Tiba-tiba boleh dia jawab, saya tak berani nak kata arasy ni makhluk atau bukan makhluk. Astagfirullahalazim. Kalau bukan makhluk, siapa yang buat? Tak ada siapa buat. Jadi qadim sama dengan Allah. Mana dua qadim? Ta'addudul qudama, gitu. Ni bahaya orang yang tak mengaji ilmu akidah. Hak terbaru, manusia boleh tengok Allah dalam syurga. Allah tu seperti bulan, bercahaya. Dia faham bodoh-bodoh hadis Nabi. Innakum satarawna rabbakum. Kama tak ingat hadis tu. Sesungguhnya kamu selagi akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan malam purnama. Itu kama qala Nabi. Dia duk faham, oh kalau gitu Allah bulat bercahaya macam bulan purnama. Allah bodohnya. Aduh. Nah, itu bukan Nabi nak cerita Allah tu bulat gotai macam bulan purnama berkelip bercahaya luluah. Bukan. Itu pada pihak nyata ittidah. Tu orang panggil wajah syabah atau wajah tanzir, bandingan Nabi seperti kalian melihat bulan purnama, bulan pada malam purnama tu, iaitu pada pihak terang. Betul tak? Bulan purnama ada orang nak pergi suluh dengan kau tu, dengan apa tu, teleskop ke apa? Ada hijau bodoh gitu. Bulan purnama duduk sini pun apa? Oh, malam purnama lah ni. Kayak gitu. Orang pergi duduk teropong tu anak bulan. Anak bulan tu memang tak jelas. Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tak nampak. Gitu. Kalau tak nampak kena cukup bilangnya Syaban. Betul? Atau bilangnya Ramadan. Kalau Syawal. Kalau nak puasa Syaban. Kayak gitu. Ni anak bulan tak jelas.
Kalau bulan purnama tu dugi teropong pasal apa? Jelah. Nabi tu buat banding pada pihak jelah. Bukan banding Tuhan tu supaya bulan purnama bulat gotai bercahaya. Nyapa ke Khalid basalamah bulat gotai bercahaya gitu Tuhan dalam syurga. Astagfirullah. Zahir hadis. Pasal tu kata Imam Sanusi, min usulil bid'ah wal kufri, setengah daripada usul kekufuran dan bid'ah dalalah at-tamassuku bil mujarradiz zawahiril kitab was sunnah fi aqaidil iman. Berpegang semata-mata zahir nas-nas Quran hadis yang mutasyabihat di dalam perkara pegangan bagi kepercayaan. Ini berat. Masa tu kita kena mengaji ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, bukan isi borang persatuan ahli sunnah wal jamaah lega ya Allah ahli sunnah dah saya bayar yuran bulanan, bukan. Kena mengaji, faham akidahnya, syariahnya, akhlaknya. Itu usuluddin. Mana umbi bagi agama, bermakna agama tak ada akidah, tidak ada pegangan, tak ada tauhid, agama tu plastik. Kalau pokok kat pokok plastik. Agama plastik. Nampak yang seperti beragama, nak ke Islam, janggut hanja jubah 24 je, nak mandi pun pakai kopiah lagi, tak pecah-pecah dia. Orang lain naik kereta, dia naik unta mari masjid. Mama Nabi naik unta dulu ya. Ni mesti akidah terpleset, plastik semua. Mati dalam kubur, man rabbuka, tak boleh jawab, Allahu Rabbi. Itu habis. Tapi ilmu usuluddin ini atas mazhab Imam Asy'ari. Atas mazhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam ahli sunnati wal jamaah. Salah satu daripada dua orang tokoh yang mempelopori. Sebenarnya bukan Imam Abul Hasan Asy'ari yang memulakan mengarang ilmu ni, bukan. Ilmu ni sudah ada, Fiqhul Akbar ditulis oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Ada belaka dah. Cuma Imam Abul Hasan Asy'ari ni menggabungkan metod nakal dan akal tu seiring. Gitu. Sebab dulunya dia Mu'tazilah. Mu'tazilah ni taqdimul aql, mendahulukan akal berbanding nakal. Sehingga Mu'tazilah dia berpegang asal bagi wajib tu akal. Wajib kenal Allah, akal. Wajib semaya, akal. Wajib puasa, akal. Semua wajib usul, wajib furu', akal. Syarak tu hanya mari sokong lah. Mari sokong kat belakang. Akal sendiri boleh faham. Aduh. Kita dah syarak mari dulu, akal seiring. Gitu. Akal dengan akal seiring. Ni Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia mempelopori kerana apa? Karena kemudiannya dia berdebat dengan semua mahaguru Mu'tazilah, semua kalah. Mahaguru Mu'tazilah yang paling hebat ketika tu Syekh Abdullah Al-Bahili, tokoh Mu'tazilah yang terbesar, penuh anak murid dia mengaji. Imam Abu Hasan Asy'ari mari pak berdebat. Tu cara nak benteras ajaran sesat ni bukan guna kuasa, tapi munazarah, berdebat. Mujadalah, berdebat, diskusi. Sehingga kalah Abdullah Al-Bahili, akhirnya jadi murid Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian turun Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini, Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, Imam Abduddin Al-Iji. Turun. Ini dipanggil Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Dipanggil pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Satu lagi dipanggil ulama wara an-nahri, ulama di sebalik sungai Furat. Mana ulama Samarqandi, Turkistan, Tan tu sebelah tu. Pelopornya nama Imam Abu Mansur Al-Maturidi, atau lebih dikenali dengan Syekhul Hanafiyah, sebab dia guru besar dalam mazhab Imam Abu Hanifah.
Tu dia murid kepada murid bagi Imam Abu Hanifah. Ini pun sama. Satu zaman tapi tak sempat berjumpa, pemikirannya sama. Tu. Maka sebab itulah kata dalam kitab Ithaf Sadatul Muttaqin, syarah bagi Ihya'i Ulumuddin oleh Imam Al-Hafiz Az-Zabidi, dia kata idza utliqa ahli sunnati wal jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila dikatakan ahli sunnah wal jamaah itlaq bila qaidin, tanpa kait, mana tidak kata ahli sunnah wal jamaah fil fiqhi, fit tasawufi, tidak. Fi apa ni? Itu ialah maksud fil fiqhi, fit tasawufi, tak kait itu. Itlaq ahlus sunnah wal jamaah, gitu ya. Maka yang dikehendaki ialah pengikut bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yakni Asy'ariyah, dan pengikut bagi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Maturidiyah. Kenapa? Karena dua ni menyusun ilmu daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita ikut Asy'ariyah Maturidiyah, kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jangan buat terbelik pula. Namanya kata Nabi Muhammad dulu ikut dak Imam Abu Hasan Asy'ari. Bodoh tanya soalan itu. Cidik dak. Nabi Muhammad ikut dak Imam Syafi'i? Ada tanya gitu dak ni. Ikut dak? Tak ikut. Apa tu? Pasal apa awak ikut Imam Syafi'i? Nabi Muhammad ikut tak Imam Ghazali? Imam Kushairi? Imam Junaid Al-Baghdadi? Ikut tak? Tak ikut. Pasal awak ikut Imam Ghazali? Imam Junaid Baghdadi? Imam Kushairi? Ikut Nabi ya. Jangan ikut ulama-ulama ni. Jahat tu. Jahat. Ya tu. Kalau di Masjid Azhar dulu pernah orang gitulah, orang Wahabi ni, dia tanya kepada Syekh Ali Jumaah, "Ya Syekh, Nabi ikut tak Abul Hasan Al-Asy'ari?" Soalan tu jahat, soalan bodoh, betul tak? Oleh Syekh Ali Jumaah dijawab dengan jawapan yang bodoh juga. Mana? Nabi Adam Asy'ariyah. Baikmu. Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, kullul anbiya wal mursalin, kulluhum asy'ariyah. Anta majnun, kata Syekh. Bagaimana Nabi Adam boleh ikut asy'ariyah? Imam Abu Asy'ari hidup bila? Cidik pula mu. Cidik pula mu tanya. Maksud saya ada satu. Ni jawapan dia. Ulama hebat jawab. Orang tanya bodoh, dia jawab bodoh. Senang. Jangan duduk cerdik sangat kita ni. Nak bodoh juga cara-cara. Dia nampak soalan bodoh, jawab bodoh gitu. Jadi yang betulnya Imam Abul Hasan Asy'ari ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut Imam Abul Hasan Asy'ari, kita ikut Nabi Muhammad. Imam Abu Aswa Ad-Du'ali ikut Nabi Muhammad pada meletakkan baris-baris pada Al-Quran. Kita ikut Imam Abu Aswa Ad-Du'ali, kita ikut Nabi Muhammad. Imam Ahmad Al-Farahidi letak titik-titik dalam Al-Quran. Kita ikut Imam Ahmad Al-Farahidi, kita ikut Nabi Muhammad. Cuba tak letak titik, tak baris. Quran jadi cacing gitu. Boleh baca tak? Boleh baca tak? Zaman Nabi tu gitu. Jangan duduk koyan. Ikut Nabi. Jangan. Kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ikut Nabi Muhammad. Pada mana kita ikut Nabi Muhammad. Kita ikut Imam Ghazali. Nabi Ghazali ikut Nabi Muhammad. Imam Junaid Baghdadi ikut Nabi Muhammad. Pada makna kita ikut Nabi Muhammad. Alaikum bil jamaah. Alaikum bi sunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdi. Kalau di Nusantara kita ni, persatuan yang paling hebat membela ahli sunnah wal jamaah ni di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Itu paling hebat. Saya baru balik daripada 1 abad, 100 tahun 100 tahun perjuangan dia di Indonesia. Perjuangan Nahdlatul Ulama. Dulu kita pun ada sahabat kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari itu pendiri Nahdlatul Ulama.
untuk membela Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Nah, di Mekah Al-Mukarramah sebelum balik, 7 orang sahabat Kiai Hashim Asy'ari termasuk dengan Syekh Abdullah Fahim bersumpah di hadapan Multazam, di hadapan Kaabah, di depan Multazam. Bila balik daripada Mekah Al-Mukarramah, masing-masing memperjuangkan tanah air masing-masing. Tu. Jadi saya sempat pergi ziarah ke Pondok Tebu Iring di Jombang. Ziarah kepada sekarang ni yang pengasuh pondok tu namanya Kiai Abdul Hakim Gustikin dia panggil. Cerita tu keluar daripada mulut dia. Saya pun kata, Gus, Kiai, cerita tu pun sama di tempat kami, dan kami bukukan di dalam buku Syekh Abdullah Fahim. Jadi Syekh Abdullah Fahim dulu bila Kiai Hashim Asy'ari, sahabat dia di Mekah ni, berjaya menghalang Saudi daripada meruntuhkan kubah makam Nabi, Qubbatul Khadra Nabi itu, nak diroboh dulu tu. Dulu ada kubah nak diruntuh. Maka dihantar delegasi Kiai Wahab Hasbullah, ditolak sebab tidak ada pertubuhan, tidak ada organisasi, mana tidak ada rasmi, surat rasmi ke letterhead, kan? Cok rasmi tak ada, ditolak oleh Mamlakah Saudiah Arabia. Maka balik, barulah Kiai Hashim Asy'ari kuat tubuhkan Jamaiyah Ulama asalnya. Itu panjang cerita dia. Akhirnya diberi nama oleh Kiai Mas Abdul Aziz, jangan Jamaiyah Ulama, Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Mana ulama yang bangkit ke depan, bukan duduk terkurung. Maka sebab tu pondok-pondok dia sana 200 tahun, 100 tahun, 500 tahun pun ada. Itu bukan kekal pondok, maju. 1000 pelajar. Negara bukan negara Islam, negara republik. Agama rasmi 6. Sama rata 6 agama rasmi. Tapi ada RUU, pondok pesantren. Itu semua tu perjuangan Nahdlatul Ulama, membela tradisi pondok, tradisi turas, tradisi Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dulu Syekh Abdullah Fahim kagum ulama-ulama yang musyawarah menjawab kekeliruan kaum muda ketika itu, dinamakan oleh Syekh Abdullah Fahim Nahdlatul Ulama Malaya. Naam ringkasannya. Tapi terkubur karena tok guru kita ni semangat nak kepada kuasa, akhirnya pondok-pondok kita pun mati tok guru, mati pondok, mapuh pondok. Betul tak? Betul tak? Wafat tok guru, mapuh pondok. Betul? Dulu. Sekarang tok guru tak mati lagi, pondok tu mapuh dah. Teruk lagi dia. Tinggal kambing, lembu. Iya. Di sana tu pondok, kalau pelajar dia 100-200, itu kecil. Pondok kecil. 100-200 tu pondok kecil. Kalau pondok gede, bagi pondok besar, 10,000 ke atas, 20,000, 10,000 ke atas, 15,000. Pelajar tu 15,000. Dan kalau interview pelajar untuk masuk pondok, tak lulu, menangis sebab tak lulu masuk pondok. Kita menangis sebab takut ibu bapa hantar ke pondok. Betul tak? Terbalik tak? Terbalik tempat kita. Itu. Maka saya sebagai warga negara Malaysia kagum dengan Nahdlatul Ulama. Saya nak jadi saksi sejarah 100 tahun cukup genap perjuangan Nahdlatul Ulama, hadir ke stadium di Sudarjo, di Surabaya. Alhamdulillah. Baik, kita berhenti situ dulu. Kitab-kitab pun tak sama lagi, insya-Allah. Nanti bulan depan ada lagi sekali dah, sebelum puasa dah. Sempat lagi sekali dah. Sebelum Ustaz Azam, insya-Allah mudah-mudahan kitabnya dibeli yang sama, yang Ustazah Noreni Abu tu, atau Jawi tu lagi senang kalau yang pada Jawi, insya-Allah. Kita berhenti dulu. Terhimpun padanya, pada ini risalah, beberapa banyak akidah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar.
وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.